Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Buat apa kita ke rumahnya kalau tidak dianggap sebagai tetamu? Buat apa kita berkumpul semuanya kalau tidak ke majlis ilmu? Terlebih dulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang punya dunia, yang masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan seterusnya dapat mempertemukan kita pada pagi ini dengan nikmat keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Namun begitu, kita jangan leka dan perlu kita ingat bahawasanya kita masih belum menang lagi untuk memutuskan rantaian COVID-19. Justru itu kita masih lagi mengekalkan SOP dengan mengekalkan penjarakan dan selalu menggunakan pelitup muka dan selalu menggunakan sanitizer. Jadi itu semoga kita sama-sama untuk jaga diri kita dan insya-Allah kita akan menang. Dan terlebih dulu majlis ingin mengadukan kehadiran seluruh warga kerja daripada Kementerian Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya, Lembaga Lebuh Raya dan CIDB Malaysia yang sudah hadir bersama-sama pada pagi ini bersama dengan program Wacana Ilmu Syria yang ketiga 2020, anjuran daripada Unit Integriti Kementerian Kerja Raya dengan kerjasama Surau Kementerian Kerja Raya. Jadi pertemuan kita pada hari ini program Wacana Ilmu kita namakan pertemuan kita ini sebagai tasking, iaitu gabungan tazkirah dan juga basking. Penampilan istimewa juga kita pada pagi ini. Inilah satu kehebatan kita. Selalunya kita akan bersama dengan selebriti-selebriti yang akan kita adakan di tingkat 6 kompleks Kementerian Kerja Raya. Namun begitu, sebab kita ada tasking, kita lokasi kita berubah di Dewan Tan Sri Mahfuz Khalid Kementerian Kerja Raya. Penampilan kita pada hari ini, kita bakal bersama dengan Zul Handy Black. Saya yakin dan percaya yang bagi Ustaz Zul juga pernah bersama kita di Kementerian Kerja Raya. Jadi hari ini beliau akan sekali lagi bersama kita di Dewan Tan Sri Mahfuz Khalid Kementerian Kerja Raya bersama dengan kumpulan basking yang menggelarkan nama kumpulan mereka Assalam Baskers, di mana sedikit informasi kepada kumpulan ini. Kumpulan ini memulakan karier sebagai pemuzik jalanan. Hasil mereka selalu beroperasi di Taman Tasik Titiwangsa, di mana aktiviti mereka bermula jam 5 petang hingga 7 malam setiap Sabtu dan Ahad. Dan mereka juga bersama dengan pemuzik-pemuzik yang bertaraf antarabangsa yang cukup profesional yang akan bersama kita pada hari ini insya-Allah. Dan untuk pengetahuan hadirin juga, kita juga selain bersama dengan Ustaz Zul Handy Black dan juga Assalam, kita juga akan menampilkan satu penampilan istimewa di mana bakal mengingatkan kita kepada peminat-peminat muzik dan juga seni suara. Sudah pasti mengingatkan kita kepada lagu-lagu yang begitu top hit seperti Ku di Halaman Rindu, Tiada Lagi Kidungmu, Cinta Tiga Dimensi, di antara lagu-lagu yang begitu cukup popular. Kita akan bersama dengan kumpulan Left Handed sebentar lagi, dan yang pastinya kita akan diwakilkan daripada kumpulan Left Handed, iaitu saudara Man Kidal, seorang gitaris yang cukup popular yang seangkatan dengan Gary Moore, Still Got the Blues, akan bersama kita insya-Allah. Jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormat saya persilakan bersama dengan Ustaz dan juga Zul Handy Black dan juga Assalam untuk tampil ke hadapan ke pentas utama. Dipersilakan kumpulan Assalam. Hadirin yang hormat sekalian, apa kata sekali lagi kita berikan tepukan mesra Zul Handy Black dan Assalam di pentas utama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin dia orang ingat saya lah Zul Hendy Black. Lagi kuat dia orang jawab. Tu yang orang kata tu. Macam mana dapat nama Zul Hendy Black? Hari ni kita perkenalkan diri kita. Saya lah Zul Hendy Black. Syukur Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat juadah yang kita dapat makan ini hari pagi ni, Alhamdulillah. Tapi bang, saya rasa tadi macam nak perform dekat MHI lah bang. Dia punya MC tadi tu macam Fitri tiga bang kan. Ya. Saya teringat je kat situ kan. Ini hari kita nak bersyukur lah. Bersyukur kepada Allah SWT. Tidak pernah kita termimpi untuk kita berjumpa, tapi ini hari kita dijumpakan oleh Allah SWT. Dan tidak pernah kita termimpi untuk kita berpisah, tapi sebentar lagi pasti kita akan dipisahkan oleh Allah SWT. Dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini. Masya Allah, jarang-jarang orang menyanyi pagi. Metallica dengan Scorpions pun tak buat, tapi Assalam Baskers buat. Jadi insyaAllah siapa yang belum masuk lagi dekat luar sana, insyaAllah kita jemput masuk. Silakan masuk. Kita penuhkan ruang yang ada sikit lagi kosong ni. Sebab apa? Sebab pengantin perempuan tak sampai lagi. Yang sampai hanya pengantin lelaki je, 5 orang atas pentas ni. Pengantin perempuan tak sampai lagi. Allah. Ini ayat-ayat try Ustaz. Mentang-mentang dia duduk side perempuan. Dia tak tahu dekat yang lelaki ni pun ada perempuan juga. Jadi terima kasih banyak juga kita ucapkan kepada semua. Mungkin kita tak berapa kenal kita mungkin ada datuk-datuk, tan-sri, datin-datin, masya-Allah. Jemputan-jemputan VIP ke kalau ada yang hadir ini hari, masya-Allah. Terima kasih banyak. Dan semua warga kerja, semua yang ada pada ini hari, masya-Allah, syukur Alhamdulillah. Tapi ini hari janganlah mengharapkan sesuatu yang sempurna daripada Zul Hendy Black dan Assalam Baskers. Kerana sesungguhnya sifat yang sempurna itu adalah milik Allah SWT semata-mata. Jadi pagi ini kita lebih lagi sebagai orang Melayu ni, nyanyi mesti sumbang. Orang Melayu selalu nyanyi macam tu. Seterusnya kami akan menyumbangkan sebuah lagu. Habis semua lagu awal sumbang. Dia dah bagi tahu sumbang. Tapi ni hari Ustaz, kita sampai pukul apa ni? Kita ada lebih kurang 300 buah lagu, boleh sebab dah janji dia sampai 4:30 petang. Okey bang, InsyaAllah. kita nak dengar agak suara-suara warga Kementerian Kerja Raya ni bang kan? Ya. Apakah kita berzikir munajat sekali dengan diorang insya-Allah? InsyaAllah boleh. Ada saya kata tak ada. Okey. Hasbi Rabbi Jalallah ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Okey, saya seorang je dapat pahala kan? Tak semua sekali saya nak dapat pahala. Boleh semua sekali Dia orang dalam hati. dalam hati. Ya ke? Dapat juga pahala. Dalam hati tapi tangan macam ni tu. WhatsApp. Maksudnya nak dengar suara sekali. Ataupun cek Google ke diri. Okey, semua sekali kita gemakan dewa ni pagi ni insya-Allah. InsyaAllah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Saya dah cakap tadi dah, orang perempuan Jabatan Kerja Raya juga kuat. Yang lelaki rumah Ustaz tahu tak Ustaz datang sini? Tadi lepas solat subuh tadi tipu dia cakap pergi jogging sebab pakai kasut jogging. Sampai sini tiba-tiba
Orang rumah tak pernah tahu pagi tiba-tiba malam pagi ni perform pula Okey Ustaz. Okey bang. Mudah-mudahan dia orang kita ni nak tanya dulu lah sahabat-sahabat kita semua belakang semua sihat Alhamdulillah Allah kasih sihat. Semua yang ada malam ni pagi ni semua sihat Tak dengar suaranya enggak keras. Kalau sehat suaranya keras. Semuanya sehat insya-Allah. Alhamdulillah. Siapa kasih kita sehat? Allah. La ilaha illallah. Enggak keras suaranya. La ilaha illallah. Ini kalimah yang paling mahal. Sebab apa? Sebab Nabi selalu berpesan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka dengan itu para sahabat bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah? Maka dengan itu Rasulullah pun bersabda, akhfiru min qauli la ilaha illallah. Selalulah kalian melafazkan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini hari kita nak bersyukur pada Allah ni, dapat kita bertemu pun ini hari kebesaran Allah. Okey, insya-Allah Ustaz. Saya tengok muka-muka orang semua dah tenang, kita macam ni menyampah pula. Aku tengok budak-budak ni tak, yang pakai handphone merah tu kata cepatlah bateri nak habis. Rekod Okey. Budak-budak ni senang buat duit, bawa alat gitar, semua muzik bawa tapi tak nak pakai pun kan kata. Kita tak nyanyi pun hari sebenarnya, kita action saja macam ni sebenarnya. Okey, insya-Allah untuk lagu yang pertama ni mudah-mudahan silaturahim antara kita pada hari ini. Saya bersama dengan Abang Zul Handy Black dan juga ahli adinda saya Salam Baskers. Mudah-mudahan silaturahim kita di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey bang. Kita kena main lagu lama-lama ni bang. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Lagu lama lah, tak K-pop pula. Okey, tak tidur tidur. Tes. Bertegur sapa. Ini hari. Ini hari. Jangan kalau boleh jangan. Jangan apa Ustaz? Jangan tidak bertegur sapa. Enggak ada bunyi tangannya, enggak ada. Alamak, macam mana ni? Tadi bini saya cakap, kanda, ini hari kanda, kalau dia orang tak tepuk tangan, kanda tak payah nyanyi. Jadi ni hari kita nak dengar, senak perut gua Habib nyanyi pagi-pagi ni. Tapi kalau ni saya nak tanya kejap lagi lah selalu pagi tazkirah subuh. Sekarang ni tazkirah subuh punya lepas subuh Ustaz. Ni pagi-pagi suruh melalak, ambil kau nak menyanyi sangat dulu kan. Okey bang. Sebelum kita teruskan lagi, kita ada beberapa kita nak sharekan sikit pagi ni kan. Kita ta'aruf dululah, mungkin ada yang tak kenal. Nak kenal semua tak cam ni, tak boleh nak ni. Okey, yang di sebelah kanan saya mungkin tuan-tuan kenal kot kan. Tok Bomo. Cik kita mantra. Butakan habis semua gadis-gadis. Abang Zul Handy Black ataupun nama manjanya Nuzul Supian. Cerita. Tu nama akad nikah tu. Yang cerita sangat. Aja. Dan pemain bass kita, gitar bass kita. Iaitu saudara Din. Din nama singkatnya. Nama panjang dia Dangerous. Okey. Dan budak-budak asalam ni semua tak betul. Akak-akak jangan terpengaruh dengan serban ni semua. Dia orang ni sama je masuk air dengan kita semua ni. Jangan risau. Kalau takkan Mak Rock ni boleh join dengan dia orang. Okey, dan drama kami saudara Rahmat Omar. Bunyi sikit drum. Oh, senang buat duit. Okey. Gitaris saya, kalau dengar pada nama dia, tuan-tuan mesti ingat dia solat berjemaah mesti saf yang pertama sekali. Nama dia Safwan. Bunyi sikit. Oh, tak bunyi. Oh, betul-betul silent ni. Tak ada. Dan saya mungkin tuan-tuan kenal kot kan.
Bekas vokalis kumpulan Scorpion. Jangan tipu Ustaz. Saya? Bukan kumpulan Banggra ke? Okey, saya Ustaz Nazrin bertugas sebagai Bilal 2 di Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang. Nasib baik Jadi kalau dengar suara-suara azan lagi tiun subuh tu saya je lah. Sebab malam puas menalak. Masjid Mustaqim Ustaz, Masjid Mustaqim Taman Nirwana Ampang. Inilah Bilalnya. Inilah Bilalnya. Tapi yang kacau tuan-tuan tidur subuh tu saya lah. Tak kacau. Itu tugas yang bagus. Kacau. Okey bang. Mungkin pada hari ni sebelum saya pun nak sharekan tentang tips-tips lah bang kan. Bagaimana nak dapat pahala kerja kan. Kerja dapat pahala dan juga perkongsian rezeki. Maknanya kerja pun boleh dapat pahala, bukan amal ibadat saja tak. Kerja pun boleh. Tapi sebelum kita nak ke sana tu, mungkin abang boleh sharekan sikit lah. Ramai orang tertanya-tanya ni kan. Masuk Masuk tadi bila sebut pasal silaturahim tadi semua orang kena. Abang Zul sampai tadi, Abang Zul lah. Poyo. Iya. Ini semua poyo. Abang Zul dia orang kenal. Masuk pula kita punya Abang Man Kidan. Abang Man left-handed. Orang kenal. Saya pun orang kenal kat bang. Elicat. Bukan. Bukan. Saya masuk Haji masuk dalam Haji. Haji dia panggil saya bang. Nampak? Dia orang pun cam saya. Haji Tawil. Haji masuk. Alhamdulillah lah. Okey, tapi ada yang tertanya-tanya lah bang kan. Bagaimanakah penghijrahan abang? Allah. Sharekan dulu bang. Tak ada apa sangatlah yang istimewanya tentang penghijrahan saya ni. Sebab di belakang kita pun ada yang tak hijrah lagi ni. Saya ni berhijrah lebih kurang dah 6 tahun lah. Bermula titik tolak permulaannya saya hijrah ni sejak ayahanda saya meninggal Ustaz. Jadi bila ayahanda kita meninggal tu, masa tu saya ambil keputusan untuk ni lah, nak ambil berat sikit bab agama ni lah. Tapi tak sangka pula bila kita dapat merasa, ni tak semua orang lah kan, tapi bagi saya bila kita dapat merasakan sedikit nikmat di dalam ketaatan tu, jadi inilah sekarang jadinya saya yang gini. Kalau tak dulu, orang kampung kalau nampak saya balik kampung, dia orang panggil saya, ni sakai hutan mana balik ni? Seluar rimau-rimau. Kuyak-kuyak dulu. Sekarang rock dah style. Dulu, masa saya dulu, dah dulu. Tapi sekarang ni syukur Alhamdulillah lah. Bukan kita nak menyalahkan dari segi pakaian apa semua, tapi saya berubah jadi gini sebab saya saja nak belajar. Nak belajar, nak menghidupkan sunnah dalam kehidupan saya Ustaz. Kan saja-sajalah kita nak dapat pahala. Bak kata Ustaz tadi, kalau orang bekerja pun boleh dapat pahala, apa salahnya kita ambil inisiatif dari segi berpakaian pun kita nak ambil sedikit pahala. Sikit insya-Allah Ustaz kan. Jadi permulaan kita hijrah dulu tu sejak ayahanda saya meninggal. Masa ayahanda saya meninggal dalam lebih kurang 5-6 tahun dulu, saya ambil keputusan konon-kononnya saya nak tinggalkan bidang seni ni. Tapi bila kita jumpa-jumpa dengan ustaz-ustaz, dengan maulana-maulana, alim ulama semua, ada yang mengatakan pada saya, dia kata jangan berhenti. Dia kata jangan berhenti. Ini kalau mau buat kerja dakwah, buat saja kerja dakwah, tapi jangan berhenti apa saja profesimu. Kerana apa? Dakwah itu bukannya profesi, tetapi apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Jadi ini hari apa saja bila kita pandai main muzik pun orang cakap, bang, abang main gitar best abang. Alhamdulillah, Allah masih kasih kita pinjam bakat ni lagi. Masya Allah. Kan? Kalau ikutkan manusia lain pun berapa ramai ada jari, tapi tak ramai pula yang boleh laju jari dia macam Abang Man Kidal kita. Kan? Jari saya laju juga, tapi bab benda lain lah saya laju. Gitar tak boleh, tapi Masya Allah, ni hebatnya Allah. Jadi Ustaz, bila kita faham kehebatan yang Allah kasih kepada setiap individu tu, yang penting sekarang kita nak kena faham dalam kehidupan kita nak buat kerja dakwah. Jadi sekarang ni walaupun kita berhibur, insya-Allah mudah-mudahan dalam hiburan kita tidak terlepas dan tidak terlupa kita memuji kebesaran dan kehebatan Allah. Jadi mudah-mudahan ini hari dalam majlis kita ni kita ada puji-puji kebesaran Allah Ustaz. Kita yakin dengan janji Nabi, adanya majlis-majlis yang memuji kebesaran dan kehebatan Allah, pasti itu adalah taman-taman syurga Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah hantar malaikat menaungi majlis kita ini hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Ya rabbal alamin. Ya Allah. 5 tahun 6 tahun lah dah hijrah. Dulu tak pandai cakap gini Ustaz. Dulu tak pandai. Dulu saya pandai cakap bahasa-bahasa yang berbunga untuk awet-awet je. Nyanyi pun tak macam ni dulu kan? Dulu tak. Dulu lain. Dulu saya macam ulat bulu sikit nyanyi. Dulu masa saya keluar, masa pengurusi majlis announce macam tadi tu, saya kalau daripada belakang tadi pentas tu, saya keluar pakai tangan, kaki saya kat atas. Oi.
nak mengubah rock tu kan. Rock dulu rock macam tu lah. Ganeh. Tapi sekarang tak lah, insyaAllah. Sekarang kalau buat dia orang mesti cakap ini mesti budak-budak Arab jahiliah ni. Boleh juga saya buat sekarang ni. Saya boleh buat. Tapi kan orang cakap ni budak ni buat terbiat nak mampu. Tapi insyaAllah lah, insyaAllah Ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nak kena yakin bahawa semua ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita salah faham Ustaz kan. Betul. Jadi ini hari bila kita berhijrah ni, bila kita berhijrah bukan sekadar kita hijrah dengan kata-kata, tapi kalau boleh kita nak hijrahkan pemikiran kita. Kita fikir tentang kebesaran Allah. Dulu kita fikir tentang kebesaran dunia, sekarang ni kita nak belajar-belajar, kita hijrahkan fikir tentang kebesaran Allah. Kita lihat kebesaran Allah, kita dengar kebesaran Allah, kita perkatakan kebesaran Allah. Ini 4 perkara adalah saluran hati. Alim ulama cakap mudah-mudahan kebesaran Allah yang akan masuk dalam hati kita. Dulu kita mungkin kita lupa kita fikir kebesaran dunia, kita lihat kebesaran dunia, kita dengar kebesaran dunia, kita bicara kebesaran dunia. Habis kebesaran dunia masuk dalam hati kita. Jadi insyaAllah sekarang ni kita nak hijrah, nak belajar yakin, nak tukar yakin Ustaz. Dulu kita yakin kepada dunia, sekarang ni kita nak ubah, kita yakin kepada akhirat. Kalau dulu kita belajar, dulu kita yakin kepada makhluk, sekarang ni kita nak ubah, kita yakin kepada Allah SWT. Kalau dulu kita yakin kepada harta benda kita, bahasa Arabnya mal, sekarang ni kita tukarkan keyakinan kita kepada amal ibadat kita. InsyaAllah mudah-mudahan bukan sekadar kita mendapat kejayaan di dunia saja, kita nak mendapat kejayaan di akhirat nanti. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin. Allah Akbar. Jadi syukurlah kita nak hijrah macam tu lah Ustaz Alhamdulillah, insyaAllah. Itu dah tips saya, bukan tips lah, sentuhan yang Allah SWT bagi. Allah Akbar. Okey bang, kita sharekan sedikit. Ada beberapa perkara yang kita boleh buat sambil bekerja dapat pahala kan. Kalau orang 9 ni dia kata bang, kau kerja kau dapat pahala. Yang pertamanya kan dalam surah Al-An'am 162 surah Al-An'am ayat 162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kan sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama sekali perkara yang kita dapat pahala ni bang, nak bekerja ni kena niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sini masuk kerja pukul apa bang? 11? 11. Ada yang pukul 8 ya? Pukul 8. Ada yang pukul 8.30. Saya rasa saya layak kerja sini. Ya. Pagi tadi pukul 6.30 saya sampai depan lah. Hebat kan? Dahsyat. Jadi bila kita nak berniat kerana Allah SWT, bila kita nak panskat tu bang kan? Ya, benar. Panskat tu kita kena tepat lah. Panskat pukul 8, maksudnya masuk pukul 8 lah. Kan? Jadi niat panskat tu niat kerana Allah SWT. Daripada dia masuk pukul 8 tu bang, sini pukul 8 sampai pukul apa? 5. 8 sampai 5 tu dah ibadat. Niat kerana Allah. Masya Allah. Saya dulu kerja sini, apa tu saya ambil kerja masjid lah. Dapat OT sikit sampai Isyak. Alhamdulillah. Kan niat kerana Allah SWT. Tapi bila kita panskat pukul 8, masuk pukul 8, masuk 8.20. Kita dah melanggar etika. Niat kita dah lari. Okey. Dah bos bagi punchline. Ustaz cakap ni macam lewat masuk. Macam Cindy saya je. Dulu saya kerja bank macam tu lah perangai saya. Kerja bank? Dulu. Kerjakan duit bank ke bank? Saya kerjakan duit bank tu. Okey, sebelum kita teruskan. Lepas ni saya nak tanya abang, bagaimana abang Asyik Ustaz, dia tanya saya. Saya nak tanya Ustaz lah. Saya tanya Ustaz lah lepas ni. Ustaz jangan tanya saya lepas ni. Saya tanya Ustaz lah lepas ni. Okey, sebelum kita teruskan lagi perkongsian, mungkin abang boleh sharekan sebuah lagu. InsyaAllah. Sebab bila saya dengar suara abang Zul ni macam awi, betul tak? Jangan. Walaupun Husin ni tak ada SPM, tapi Husin ni ada wawasan. Okey lah, belasalah Ustaz. Apa lagu pun kan dia kata menyampah betul. Aku tengok budak ni, aku tengok jam banyak cakap budak ni. Okey kita nyanyi. Okey, lepas ni kita nyanyi sampai habis insya-Allah. Buka sound. Tak bunyi kita ni. Ini masalah teknikal ni biasa tuan-tuan. Jangan rasa macam heran dekat sini.
Dulu Ustaz Nasri masa main dengan band yang Tamil tu banyak problem. Scorpion. Tak ada. Dengar tak kawah gitar? Tak dengar Sekejap. Dia bukan masalah performer saja atau pentas ni pagi. Soundman pun dia ada masalah pagi. Biasalah, selalu malam kan, petang-petang malam sikit. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan. Tu pasal tadi daripada awal kita kata janganlah mengharapkan sesuatu yang sempurna daripada Assalam Baskers kan, daripada majlis ini hari. Jadi insya-Allah. Ini sikit-sikit punya masalah ni tak ada Okey, tak apa. Lagu seterusnya, terimalah. Senyap dan sunyi. Dia dah tengah rekod lah. Saya nak tengok semua bagi perhatian tak kat kita orang ni. Semua angkat tangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Nampaknya semua bagi perhatian. Saya ingatkan tadi semua macam lantak lah budak-budak ni. Nak buat apa pun buat lah. Aku lepak sini janji tak duduk dalam ofis sudah kan. Main phone. Tapi rupanya semua kasih perhatian. Alhamdulillah. Okey, dah okey nak sound. Okey. Okey. Sound tak balance lah kat atas ni kita rasa. Dekat atas ni kita tak dengar gitar. Lepas tu masuk reverb sikit dekat mic. InsyaAllah. Lagi satu, kenapa suara dia macam Awi? Tak. Apakah selama suara Awi macam dia bang Oh, abang make up dia. Habis aku balik aku kena terajang Awi. Lu tiru suara kau dia kata. Habis. Apa pasal? Apa dia? Kacang? Mana? Oh, okey, ingat ada kacang ni. Pagi-pagi bagi kacang makan lagi batuk. Okey tak? Kakak okey ke? Abang-abang okey ke bang? Masya-Allah, pagi-pagi ni bang, ini biasa bang. Aku pagi-pagi ni Allah. Senang pun. Allahu Akbar. Tapi ini semua alasan-alasan bila balik nanti untuk kita bermesra dengan isteri kita. Dinda kanda sakit pula Dinda. Okey Ustaz, tangan jangan merapik yang bukan-bukan. Bila sebut isteri, teringat isteri di rumah. Tak, kalau outstation selalu memang selalu kalau outstation pergi mana keluar 3 hari, pulang kurus 40 hari pun semua nampak anak orang ingat anak kita. Nampak bini orang tak ingat bini kita. Kecoh. Ingat. Itulah tadi niat tak ni? Saya kata tadi niat. Niat kerana Allah. Tu yang nak kena betul niat tu. InsyaAllah betul-betul kalah niat. Masa pergi Sabah tu Ustaz, saya tengok ramai yang budak-budak kat Sabah saya jumpa kan. Teringat anak aku. Anak pula teringat cucu aku kan. Oh, budak orang Sabah juga. Oh Ustaz, ada cucu besar ni Ustaz. Ada. Teringat aku tengok cucu aku. Isteri aku kalau kau tengok kau ingat isteri kau Ustaz. Oh, sindir aku.
Tapi ini hari insya-Allah lah kita pergi mana pun kan, insya-Allah mudah-mudahan kita ingat orang-orang yang tersayang ada dalam kehidupan kita pun, siapa yang bagi? Allah yang bagi. La ilaha illallah. Ini nak kena selang-seli ni dengan perkataan yang paling mahal. Apabila alim ulama semua ustaz-ustaz maulana kata ini kalimah yang paling mahal, sekiranya kita letak di atas neraca kan, kalimah la ilaha illallah di sebelah kanan ni dan di sebelah kiri ni adalah dunia dan segala isinya, pasti kalimah la ilaha illallah ni lebih memberat lagi daripada segala-gala isi atau dalam dunia ni. Masya-Allah, hebat. Maknanya kalimah paling mahal ni. Mak saya banyaklah pahala dia. Alhamdulillah, sebab ustaz dulu degil. Saya kecil-kecil manjat. La ilaha illallah. La ilaha illallah budak ni. Selalu main panas kat luar. Selalu main pasir semua kat luar kan. Cerita lain lah. Aku tahulah background dia. Aku tengok color aku tahu dah. Habis aku allowance aku balik ni kena potong lah. Tak apa, brother yang support abang tadi dia akan tambah. Payung memang. Allah. Hanya kalimah tu bang kalimah tu je. Tapi kalimah tu juga yang membantu kita dalam berpahala dalam kita bekerja. Betul lah tu. Sambil-sambil kita buat report la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Daripada kita kadang-kadang ada yang main WhatsApp, adalah JKR tak tempat lain. JKR tak. Okey, ustaz dah cerita kat saya dah. Sini semua okey, dia orang waktu tu semua yang pegang phone tu semua record kita. Semua record, tak ada main-main WhatsApp semua. Tak ada, betul. Nampak. Cuma dia salah type lagi. Awi ke Zul Awi Zul. Awi. Yang sebelah tu kata Awi, yang tu Zul kata. Tak ada. Kan. Jadi yang keduanya, seperti Abang Zul cakap tadi lah, kita berzikir sambil kita bekerja, sambil berzikir. Abang Zul pun bang sambil-sambil kita datang ke sini pun buat kereta sambil ni lah bang kan. Zikir, insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok perempuan minta astagfirullah. Ya Allah. Kan. Jadi berzikir kan. Berzikir dapat pahala bang. Kadang-kadang darjat di antara syurga ke syurga pun disebabkan satu zikir. Terlebih satu zikir pun darjat dalam syurga tu. Jadi mudah-mudahan sambil kita bekerja ni setiap saat, bukan la ilaha illallah kalau seminit 60 kali dia sebut bang. Betul. Seminit. Kalimah la ilaha illallah ni mudah-mudahan menjadi akhir kalam kita di akhir hayat kita besok. Sebab apa? Alim ulama cerita dengan saya, inilah kalimah Abang Zul yang sebenar-benarnya paling mudah untuk kita lafazkan. Kita buka mulut, tanpa perlu kita mulut kita berkumat kamit. Percayalah tuan-tuan semua, akak-akak, abang-abang semua, kita cuba mulut kita gini je masa kita tengah sakratul maut tu. Ni alim ulama punya sharing ni. Mulut kita tengah buka sikit macam tu je. Apa kalimah yang paling mudah untuk kita sebut? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut tak payah kumit-kumit bawah. Ini kalimah yang paling simple, senang untuk kita sebut, tapi paling mahal pada pandangan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadikan zikir kita, insyaAllah mudah-mudahan. Masya-Allah. Ini sharing-sharing mesti bergema JKR apa ni? Allah Akbar. La ilaha illallah. Tidak keras suaranya, kita mau dengar yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan tuan-tuan ini hari yang sepatah perkataan ini mudah-mudahan mendapat catatan dalam buku amalan kita untuk kita jadikan bekalan untuk kita menghadap Allah SWT kelak. Siapa manusia duduk dalam majlis pagi ni, berkumpulan pagi ni, ada melaungkan kalimah ni selain daripada kita. Tempat lain mungkin tak ada tuan-tuan, akak-akak, abang-abang, tapi kita pagi ni la ilaha illallah. Masya-Allah. Inilah manusia-manusia yang hebat pada pandangan Allah ni, calon-calon syurga ni. Masya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hebat. Okay, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Tadi saya nak tanya abang bagaimanakah abang istiqamah dengan penghijrahan sekarang? Berapa tahun dah? Masya-Allah. Tips-tips lah mungkin ada di antara kita pun nak tahu kan. Mungkin ialah boleh diguna. Sebenarnya kalau ikutkan saya ni ustaz, sebenarnya saya tak adalah tipsnya sebenarnya, sebab kita memang nak berubah untuk ke arah yang ini. Tapi apabila manusia bertanya tentang tips-tips ni, saya gunakan kaedah apabila saya bersama dengan jemaah-jemaah tabligh. Sebab jemaah-jemaah tabligh ni dia orang rajin keluar setiap bulan, paling-paling tidak 3 hari kan, untuk usaha atas iman kita sendiri ustaz. Dalam tempoh sebulan tu 30 hari tu 27 hari kita dah korbankan masa kita, tenaga kita, waktu kita, kederat kita semua ni, kelapangan kita apa semua ni untuk urusan-urusan dunia. Tapi 3 hari tu kita cuti untuk urusan akhirat kan, usaha atas iman kita ustaz ni. Bukan nak mengajar orang, tapi kita nak ajar diri kita sendiri. Jadi insya-Allah itu salah satu metod yang saya gunakan untuk saya istiqamah dalam usaha agama ni dan istiqamah dalam penghijrahan saya ni bersama dengan jemaah tabligh.
Tiap-tiap bulan kita usahakan benda tu. Allah. Kenapa? Kadang-kadang orang tanya, bang macam mana ya abang boleh istiqamah, abang boleh maintain dululah kalau kita jumpa manusia-manusia lain. Boleh maintain main gym setiap hari, setiap bulan daripada kau besar ni badan kau sekarang kau dah sadar. Sebab apa? Istiqamahnya mereka tu. Kan, Masya Allah. Kenapa manusia-manusia boleh jadi ahli sukan? Sebab ada kemahuan dia orang untuk menjadi ahli sukan, Ustaz. Kenapa manusia-manusia lain boleh menjadi seorang mekanik? Sebab dia ada kemahuan untuk menjadi ahli mekanik. Kenapa kalau kita ni untuk menjadi ahli-ahli dalam bidang agama? Sebab apa? Sebab kita ada kemahuan. Manusia-manusia yang tak ada kemahuan, mungkin Allah belum kasih kekuatan. Jadi insya-Allah kita doa sama-sama. Saya istiqamah ni pun seawal-awalnya dulu pun kita berjanji berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam usaha-usaha untuk kembali ke jalan agama dan kembali kepada Allah ni. Mudah-mudahan sampai akhirat, sampai akhir hayat. Tak adalah tips ni pun sebenarnya, tak ada tip pun, tapi sebenarnya ada. Bahasa paling simple sekali. Kalau kau ingat mati, alamak. kan? Betul? Sebab mati ni tidak mengejar yang tua, mati tidak mengejar yang sakit. Alim ulama cakap. Kadang-kadang kenapa ada anak-anak matinya mendahului ibu-ibu bapanya? Kadang-kadang anak-anak yang baru lahir belum ada sakit, belum tua lagi tapi meninggal terus. Sedangkan atuk neneknya sudah 70-80 tahun duduk di kedai kopi, isap rokok masih hidup lagi. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan mati ni tak tahu, Ustaz kan. Jadi kadang-kadang saya ni bila penghijrahan saya dulu sebabkan ayahanda saya meninggal tu, itulah titik tolak permulaan yang membuatkan saya ni nak mencari sedikit bekal untuk akhirat. Itu je lah sebenarnya, Ustaz. Ya, sebab antara yang boleh bekalan orang kan. Ya, ya. Doa anak yang soleh. Bekalan dunia ni saya banyak dah. Duit saya berjuta-juta tak habis-habis duit saya. Siapa nak kahwin lagi dengan aku? Banyak. Duit berjuta banyak. Duit bekal dunia ni tak kisah. Bekal akhirat. Bekal akhirat yang kita risau. Sebab apa? Sebab alim ulama pesan dia kata dunia ni bukan tempat kita tinggal. Dunia ni tempat kita meninggal. Dunia ni tempat kita meninggal. Dunia ni bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ni tempat untuk kita tinggalkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita nak kena faham kematian itulah jembatan untuk kita pergi ke syurga Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jangan takut mati. Jangan takut mati. Kadang-kadang ada di akhir zaman ni Nabi selalu berpesan, Nabi kata di akhir zaman nanti akan adanya manusia-manusia yang cintakan dunia tetapi takutkan kematian. Tapi sekarang ni kalau boleh Ustaz, kita nak tukar sikit pendirian kita ni. Betul. Kita cintakan kematian lebih daripada orang-orang lain yang mencintai dunia. Cinta kematian ni sebab kita nak pergi balik kampung kita. Betul. Kita kampung kita syurga. InsyaAllah mudah-mudahan. Abang-abang, akak-akak pun insyaAllah mudah-mudahan dengan terjalinnya silaturahim kita yang ini hari ni, pagi ni, bukan sekadar di sini saja silaturahim kita. Kalau boleh sampai bila-bila, dan kalau boleh kalau kita tak jumpa dekat mana-mana lepas ni, insya-Allah kalau sampai ke syurga Allah besok, abang-abang, akak-akak tanya-tanyalah pada Allah, mana dia kumpulan Assalam Baskers dengan Zulhandi Black dulu, ya Allah. Kami nak masuk syurga ni. Bawalah dia orang sekali, sebab pernah ada satu majlis pagi ni kita tengah membicarakan kebesaran dan kekuatan Kau, ya Allah. Kehebatan Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Amin amin. Kalau kita orang masuk syurga dulu, kita cari juga semua warga JKR insya-Allah, semua yang ada dalam dewan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah cita-cita kita yang paling mahal sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey Ustaz. Allah tersentuh. Saya memang bab ni sebenarnya saya emosi sikit sebenarnya benda ni, sebab banyak sangat pengalaman-pengalaman saya di zaman rock dulu. Teruk aku ni. Teruk. Jalan pakai tangan lah kata. Kaki ke atas tak teruk. Speaker tu biasa tak duduk macam tu kan? Speaker tu dulu bukan ni je. Boleh nak tinggi-tinggi tu kita panjat speaker tu. Ni nasib baik tepi dinding ni. Kalau tak aku panjat. Dulu. Tapi konsert kat zoo ke apa? Tak lain. Panjat ke? Allah. Tapi taklah kita kata apa, itu memang corak persembahannya zaman itu. Tapi sekarang ni kita menyanyi lagi, cuma tukar corak persembahan je Ustaz. Kan? Jadi di Malaysia ni rocker-rocker sebenarnya semua jaga. Saya tengok ramai yang jaga amal ibadat. Betul. Terbaik dia orang. Saya lah dulu lain sikit lah. Tu mak aku geleng kepala selalu. Tangan hitam. Okey Ustaz dah. Okey bang. Dia orang ni nanti ni lagu seri ni. Nak ke lagu seri? Nak. Seri. Okey. Tapi lagu ni kita hijrahkan sikit lah. Hijrah lah juga. Seperti mana orang ni lah. Lepas saya hijrah, lagu ni pun saya hijrahkan. Saya refer juga kepada ustaz-ustaz. Dia kata hijrahkan lah sikit. Sebab apa, kalau dulu lagu ni segala puji, segala rayu, segala janji kita serahkan kepada makhluk. Jadi sekarang lagu ni segala puji, segala rayu, segala janji kita serahkan kepada Sang Pencipta kita lah. Kalau dulu kau yang bernama Seri, sekarang kau yang bernama Ilahi.
adalah perkara yang penting di dalam kehidupan dan kematian manusia. Manusia-manusia yang mati tidak membawa harta benda, Allah tidak marah. Dan manusia-manusia yang mati tidak membawa kemasyhuran, Allah tidak marah. Tetapi manusia-manusia yang mati tidak membawa iman, itu masalah. Sama-sama kita bertingkatkan iman kita dengan kalimah la ilaha. Terbaik, enggak keras suaranya. Inilah jalan. Sporting sama-sama boleh. Sepatah je perkataan ilahi kita sama-sama boleh Boleh? Come on lah, sporting lah. Boleh? Hanya kau kekasihku yang bernama. 1, 2, 3, 4. Ilahi Jegar takbir Allahu Akbar takbir Allahu Akbar Masya Allah hebat ya Allah hebat Rupa-rupanya dihijrahkan jadi ilahi bang Alhamdulillah. Saya ingatkan masa Gegar Berganza dulu dihijrahkan jadi kaum yang bernama Datuk Seri apa yang muar-muar. Saya lupa sebab dia kalau siapa tengok yang masa musim tu kan dia macam Datuk tu dah suka dia. Rahsia. Masa tu lah untuk musim tu lah. Rahsia. Laju dia keluar tu terus diubah. Tu pasal aku keluar. Takut aku. Mak aku pun takut. Allah. Okey Ustaz. Dah panas ke belum? Dah panas belum? Masya Allah. Abang-abang semua tak semangat. Akak-akak semangat lah agak-agak. Abang-abang semangat abang Masya Allah. InsyaAllah. Dah sarapan ke belum semua ni? Patutlah. Ingatkan dah sarapan kan? Okey tak apa. Maknanya tak sarapan dengar kita orang perform okey Boleh. Okey. Tak apa. Sebenarnya bagus. Kalau dah makan tadi dengar kita orang perform takut muntah pula Allah. Itu sebab kita tanya orang. Allahu Akbar. Okey bang. Saya sharekan yang seterusnya. Untuk bekerja dapat pahala kan. Okey, yang ketiga
mendoakan sahabat-sahabat pekerja kita. Mendoakan. Menggemarkan. Bukan menggemar yang tadi makan. Apa tu? Mendoakan. Aku dengar menggemarkan kawan-kawan. Lain. Tempat kerja dulu memang ramai aku gemar. Tapi semua tak gemar dengan aku. Kita mendoakan. Antaranya apa bang? Masuk je bang. Jumpa guard kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa guard. Daripada pintu utama. Kita bagi salam, dapat pahala. Okey. Lepas kita tu yang mendengar jawab juga salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala juga. Sejahtera ke atas kamu. Yang dengar pun sejahtera ke atas kamu. Dah masuk pejabat dah dapat pahala dah. Tapi kadang-kadang orang jangan salah faham lah bagi salam ni. Dia bila dah masuk office dekat pantry pun selisih pun Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selisih kat pintu pun Assalamualaikum. Lala cakap sudahlah salam. Selisih kat pantry pun Assalamualaikum. Keluar toilet pun Assalamualaikum. Selisih kat meja dengan meja pun Assalamualaikum. Susah juga Ustaz kan. Tapi dia kena pandai lah ucapkan sejahtera ni, Masya Allah. Kalau boleh kat semua orang. Sebab apa? Sebab Nabi ada cakap apa? Di akhir zaman nanti umat-umatku akan memberi salam kepada manusia-manusia yang mereka kenal saja. Jadi sekarang ni kita nak besarkan lagi, kita sebarkan lagi syiar Islam. Boleh insyaAllah. Syiar Islam ni kita nak kasih kuat, kasih besar lagi syiar Islam ni. Assalamualaikum kita sabar. Kadang-kadang orang kan, kadang-kadang ada di antara bukan JKR. Okey, Ustaz kata, Ustaz Murtaza kata okey. Di tempat lain lah. Hanya pada bos dia bagi salam. Kat bos dia? Dan PA perempuan dia. Saya dulu kasih salam kat awek ya. Ya. Assalamualaikum. Apa khabar? Tak jawab dosa. Jawab gatal. Nombor telefon ada. Itu dululah. Tapi Assalamualaikum bukan macam itu bang kan. Assalamualaikum tak boleh. Dulu Assalamualaikum. Tapi lafaz yang paling tepatnya seperti tahiyat akhir. Takkan bagi tahiyat akhir Assalamualaikum. Tak kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam itulah lafaz dia yang sempurna. Benar. Dan berdoakan lagi antaranya apa bang? Bila kawan-kawan bersin. Hashim, dia bukan panggil orang. Hashim. Pada bersin. Bila bersin. Bila bersin dia Husin kan. Bersin je. Yang bersin pun cakap alhamdulillah. Yang mendengar pun mendoakan juga kan. Yarhamkallah, yarhamkillah kan. Sejahtera juga kan. Itu semua mendoakan. Mana ada orang bersin Hashim? Habis abang bersin macam mana? Acu. Itu manja. Dia kena cute-cute sikit. Allah. Mendoakan. Zaman sekarang dah berubah, dia kena tukar cute sikit Ustaz. Bersin mana acum. Zaman rock dulu lah. Ni BBNU lah. Kalau rock dulu bersin. Zaman rock dulu lah. Zaman sekarang ni bila dia ubah dia elok sikit. Acum. Tak, Abang Man pun rock dulu. Dulu. Zaman dulu lah. Tak okey. Jangan bersin bang. Lain doa kan. Tak payah pakai mic pun. Mak rock ni bersin. Sekarang kita tukar. Biar elok sikit. Akhlak tu biar elok sikit. Kita mendoakan. Kita nak hidupkan suasana ni. Suasana rumahku, kerjaku, syurgaku. Selalu kan bila saya cakap kan, kawan-kawan saya kat belakang ni selalu gelak. Lala dia orang tanya, "Bang, abang ni betul ke mak rock? Abang ni bukan pelawak ke?" katanya. Dulu nyari aku nak masuk dengan Acong Maharaja Lawak tu. Saya baik tak masuk. Itulah kalau masuk mesti minggu pertama keluar lah. Bersin. Okey bang. Kita nak jemput kita punya betul. Dah gila kuasa kita ni terlupa pula kan. Okey kita nak jemput seseorang Ustaz. Betul. Macam nak rehat main gitar je. Kan? Payment sampai lagu ni je. Kalau boleh kita kasih satu tepukan yang gemuruh untuk jemputan kita, penampilan istimewa kita. Betul. Kita panggil Abang Man Kidal kita. InsyaAllah. Masya-Allah. Big hand please. Masya-Allah. Ini legend kita ni. Ya Allah. Masya-Allah. Abang Man okey bang Alhamdulillah. Abang Man pun ada mic yang risau. Saya minat dia bang. Saya minat singgah, saya nak terbalikkan gitar saya. Tapi tak bunyi lah kot. Allahu Akbar. Okay, insyaAllah Abang Man akan menenangkan 70 buah lagu. Abang Man dah sembang dengan saya tadi 70 buah lagu. Abang Man tadi bersin pun situ tutup mulut bang. Kita orang rockers cute ya. Cute lah. Abang Man tak cakap. Kita tanya dia jawab pakai gitar nampak.
Aduh. Abang Man nak cakap apa-apa Abang Man? Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih kerana hadir. Beri tepukan pada Assalam Baskers. Masya Allah. Bagi saya ini pertama kali saya bersama dengan ustaz-ustaz kita. Nampak bagus juga untuk kita punya menyati atas agama kita. Terima kasih semua ustaz. Masya Allah. Saya handal juga bersama kita. Dan kalau saya tazkirah nanti takut ustaz nanti balik nanti. Baik saya main gitar. Bang, Ya. lembutnya Mak Rock bang Nampak tak mahal. Abang so nyanyi tadi, saya kira tadi 16 je wanita yang rekam. Tapi bila Abang Man semua rekam. Lembut bang. Ustaz Zul nampak garang. Saya Mak Rock yang ada dia tamat. Alah. Habis saham aku ini. Saya ada kat taman. Okey, ini hari memang satu persembahan yang bagi kami ini adalah sesuatu yang istimewa juga. Betul. Kami juga berbesar hati rasa ini satu honor kepada kami sebab bersama dengan living legend kita Abang Man Kidal. Kalau ikut pada awal perancangannya kita bersama dengan Datuk Nash Left-Handed, tapi ada sedikit masalah. So ini hari kita hadirkan juga wakil daripada Left-Handed. Ini memang betul-betul left-handed. Ini memang betul-betul ni. Okey. Tampak dia main gitar kiri. Saya pernah cuba juga main gitar tangan kiri, tapi orang panggil saya left-handed. Bunyi sumbang. Alamak. Abang Man Kidal kita. Sebagai tanda minat, tolong rakam pakai tangan kiri semua. Semua ready? Masya Allah. Akan mendengarkan sebuah lagu Left-Handed yang diindahkan oleh saya, walaupun hampir nama dengan Datuk Nash, saya Nash Srin. Datuk Nash tak datang, kita ada Ustaz Nash Srin. Takbir. Allahu Akbar, ya Allah. Kita ni curahkan balik doang lah cinta kita. Siapa lagi bang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah bang. Itu punya cinta hati. Ya, betul. Oh. Ni kenangan-kenangan ni Betul, semua. Kenangan lagu ni semua, Masya Allah. Ini semua saya pasti dan pasti majoriti dalam Dewan ni semua pernah dengar lagu ni kan. Memori untuk kita, betul tak? Masya Allah, syukur. Silap-silap ada yang dalam ni tulis surat zaman tu berbedak lirik lagu ni lah. Saya. Abang? Benar. Dulu? Oh, masa lagu ni abang masa tu sekolah ke bang? Dah sekolah dah? Sekolah lagi. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Tapi itulah dia, Masya Allah.
Kumpulan Left Handed jugalah salah satu inspirasi, kumpulan yang memberikan saya inspirasi pasal muzik rock ni. Kita membesar dulu dengan lagu Left Handed kan, Masya Allah. Tak sangka pula ini hari dapat sepentas dengan Bang Man Kidal kita, ya Allah. Kawan saya dah kenal pun dah lama juga dah berkenalan, tapi ini hari dapat satu pentas, ya Allah. Jadi ini hari kita bersama dengan Abang Man Kidal bukan kaling-kaling punya orang ni. Jadi insya-Allah bang, ada kita main lagu-lagu lama je lah bang, Left Handed bang, kita represent Left Handed lah ini hari. Cuma abang seorang je yang Left Handed ni hari. Kami ni Left Handed. Tak, tu right handed. Left handed dan right handed. Saga juga. Allahu akbar. Abang Man Kidal ni saya ingat dulu saya pernah duduk sembang-sembang, borak-borak kan. Pernah sembang-sembang. Lepas tu ada sekali tu orang kita minta hulur air. Orang hulur tangan kiri. Tapi masa tu saya teringat orang cakap apa? Tak apa, dia hulur je tangan kiri, tapi kalau hati dia kanan Allah saja yang tahu. Masya Allah. Jangan main-main. Tadi masa sarapan tadi pun saya tunggu gak dia nak suap tadi. Rupanya tangan kanan. Makan tangan kanan. Makan tangan kanan. Mana boleh makan tangan kiri tadi? Tak boleh. Saya tunggu okey kanan. Gitar tangan kiri ni. Dia macam angkat kiri dah. Sap kanan sampai. Dapat skill. Skill. Ustaz tak boleh buat kan? Saya tak boleh buat. Tu legend. Selalu kiri sudah. Allah, itu sunnah bang Abang okey bang jangan marah bang, kita gurau-gurau okey bang kan? Tak apa. Gurau tak apa. Tapi yang betul-betul lah. Yang betul-betul lah. Allah. Okey, Ustaz, ada apa lagi lagu kita? Ada. Banyak ni lagu Left Handed ni. Nama yang apa? Keadilan. Okey lah, saya cerita sikit pasal lagu. Pasal mungkin semua tak perasan. Sebagai rockers pun kita ada tugas juga, tanggungjawab kita untuk mengingatkan warga-warga rockers kita. Salah satunya sebenarnya lagu-lagu kita ni memang banyak ketuhanan sebenarnya. Satu padanya seruan. Siapa pernah dengar lagu seruan? Dia kita record lagu tu tahun 85 lebih kurang 85. Bayangkan zaman tu kita cuma tak sempat nak ikut Ustaz Zul je untuk kita maksudnya bersama 3 hari tadi tu. Cuma kita insya-Allah satu hari kita akan bersama. Cuma kita masih ada tugas lagi yang lain. Lebih kurang cuma kita ni berlainan maksudnya approach ataupun corak tu. Tapi tanggungjawab kita tetap pada masa sekarang sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya terima kasih kepada semua peminat dan juga semua anda semua yang datang ni menyokong Left Handed sampai sekarang ni. Terima kasih, itu je yang saya dapat ucapkan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya betul bang, betul. Tidak kita nafikan. Boleh kata majority kebanyakan lagu-lagu rock ni lirik-lirik dia, minta maaf cakap, kalau kita kaji betul-betul double meaningnya banyak berunsur ketuhanan, dan kadang-kadang ada juga liriknya yang memang very direct unsur-unsur ketuhanan. Saya pun minta maaf cakap, bukan nak bodek kita kadang-kadang kita dengar lagu Left Handed ni pun daripada dulu lagi memang dah banyak dah kita dengar lagu seruan, lagu banyak, ini semua lagu-lagu berunsur ketuhanan, cuma coraknya saja bang, genrenya saja. Tapi kita tidak menidakkan usaha-usaha rocker-rockers ni dalam nak menyampaikan dakwah. Kadang-kadang orang yang tak faham, orang yang tak salah faham, dan orang yang mungkin salah tafsir. Tapi rock, walaupun rock di Malaysia ni rock tetap beriman, insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey Ustaz, ada untuk kita nak carry on lagi seterusnya? Mesti agak kata lagu dia kata lagu dia belakang. Yang dekat belakang tu siap macam ni lagi Okey, insya-Allah abang petik je kita masuk, tapi jangan seruan.
belakang oh. Saya yang nervous nyanyi sebelah. Tak jarang saya face mask sampai tutup muka menangis lah tu. Jadi nervous lah nyanyi sebelah Abang Magidal ni. Sound dia tu yalah menggegarkan. Tapi syukur alhamdulillah lah. Masya-Allah. Allah Akbar. Okey bang. Sebelum kita menendangkan lagu yang terakhir nanti bersama dengan Abang Man. Okey, mungkin abang boleh sharekan sikit lah kan. Macam mana punya perasaan sekarang lah bila dah berhijrah ni. You feel. Sekarang ni kita rasa syukur alhamdulillah lah kita dapat merasakan dan memahami maksud ketenangan. Sebab apa, dulu kita punya salah faham, kita salah yakin, kita salah iktikad kita tentang sukses, kejayaan, kebahagiaan. Dulu kita fikirkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan itu ada hubung kaitnya dengan rumah yang besar, dengan duit yang banyak, dengan pangkat yang tinggi, dengan kedudukan yang besar, dengan kereta yang mewah. Tetapi sebenar-benarnya Allah SWT tidak pernah berfirman sebaris ayat ataupun sepatah perkataan di dalam Al-Quran bahawa kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan itu ada hubung kaitnya dengan rumah yang besar, dengan kereta yang mewah, dengan duit yang banyak, dengan pangkat yang tinggi, dengan kedudukan dan darjat. Tetapi kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan itu, ketenangan itu, kebahagiaan itu Allah SWT bagi di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya sekarang ni Allah SWT boleh menghina-hinakan manusia itu. Allah SWT boleh menghinakan raja-raja ataupun presiden-presiden ataupun pemimpin-pemimpin yang tidak beriman itu tanpa menarik tahta dan kerajaan diorang. Dan Allah SWT juga boleh memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima dan makan daripada sisa tong sampah. Sekiranya mereka beriman, Allah tetap boleh memuliakan mereka tanpa memberikan mereka rumah besar, istana-istana ataupun pangkat dan darjat. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu adalah di dalam genggaman, in the hand of Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sekarang ni kita dapat rasa ketenangan Ustaz bila kita faham nikmat di dalam ketaatan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sekarang ni kita rasa tenang sebab apa? Kita ada kalimah la ilaha illallah. Kita yakin Allah SWT yang bagi kita kesihatan. Ini hari dapat bersama dengan Abang Magidal pun dengan atas kehebatan kebesaran Allah SWT. Abang Magidal pun sampai ke sekarang masih lagi hebat main atas kehebatan Allah SWT juga. La ilaha illallah. Masya-Allah, hebat. Masya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan lah Ustaz. Mudah-mudahan Okey bang. Yang terakhir lah perkongsian untuk kita pada hari ni kan, buat kerja dapat pahala. Apa dia yang terakhir ni? Yang keempat. Yang keempat ada yang cantik lah? Ada. Yang keempat ni, biarlah kita orang yang terakhir mendengar cerita tentang yang tak pasti. Mungkin kawan-kawan kita kan istilah membawang lah. Dalam bekerja kita, dalam suasana bekerja. Mungkin JKR tak ada, ustaz kata okey, sini okey, tak ada bawang, sini semua kentang. Pada tempat lain kan, kalau kita mendengar, biarlah kita orang terakhir yang mendengarnya. Baik. Pahala. Sebab apa bang? Orang yang terakhir macam mana? Orang yang terakhir kita orang terakhir dengar, tak payah sampai pada orang lain. Tak payah sampai. Cukup. Khalas. Okey, khalas. Sebab apa? Sebab tu Isra Mi'raj kan, kita kembali ke bulan Rajab kan, Nabi naik jumpa, pergi ke neraka, jumpa umat kita makan daging bang. Makan daging umat. Sebab apa? Manusia makan daging. Kata antara kita. Allahu Akbar. Kata depan-depan tadi tak ada apa saya maafkan. Maafkan. InsyaAllah. Jadi biarlah ianya berakhir di kita ni. Allahu Akbar. Saya sharekan sikit daripada hadis riwayat Al-Baihaqi dari Syam Al-Iman yang mengatakan siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta dan usaha untuk keluarganya bagi mencukupi atau memperbaiki rumah tangganya, di akhirat nanti Allah akan bangkitkan dengan wajah insan ini seperti bulan purnama. Jadi hari ini tuan-tuan, apa yang kita sharekan hari ini kan, mudah-mudahan sambil bekerja ni kita mendapat keredaan dan juga keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak bang. Insya-Allah. Berkat. Insya-Allah. Kalau tuan-tuan pergi di masjid saya, di Masjid Al-Mustaqim Taman Niwana Ampang, boleh search, nak dapat berkat boleh, tapi situ berkat kedai lah, berkat Madinah. Tuan-tuan boleh pergi situ nak dapatkan berkat. Tapi itu berkat barangan je lah kan, tapi nak berkat Allah SWT barakah. Jadi kita sentiasalah mohon redha Allah SWT. Sharekan mudah-mudahan tips-tips tu, mudah-mudahan rezeki kita, rezeki untuk ahli keluarga kita di bawah berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey bang. Okey. Maman, ready ya Maman? Itu lagu yang terakhir.
Ha. One more time, everybody. Tak semangat, come on. Okay, semangat. Aku di halaman rindu hanya berteman bunga yang layu. Ku di halaman rindu tiada harum, tiada madu. Oh, kesalku membeku di kalbu. Oh, sayangku penawar rinduku. Oh, kasihku hanyalah untukmu. Oh, warga JKR penawar rinduku. Abang Mangkidal. Takbir. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Abang Mangkidal kita yang sudi bersama dengan kita. Kasih tepukan untuk Abang Mangkidal kita, Masya Allah. Alhamdulillah bang, terima kasih banyak bang. Ada apa-apa abang nak cakap bang? Kata-kata terakhir bang. InsyaAllah. Semoga jumpa lagi. Terima kasih banyak. Ya, abang nak tiru ayat saya pun nak pakai itu juga. Okey bang. Masya Allah. Abang Zul, Ya. kata-kata terakhir untuk semua fan-fan Handy Black. Semoga jumpa lagi ya. Mak Rom. Jadi insyaAllah kita pun berdoa lah. Mudah-mudahan perjumpaan kita, perkenalan kita insyaAllah bukan sekadar di sini saja, tapi insyaAllah mudah-mudahan mampu menjalinkan ikatan silaturahim kita ni. Mudah-mudahan sampai ke syurga Allah SWT kelak. Jadi insyaAllah ni hari kita sama-sama kita berusaha dalam pada kita mempertingkatkan prestasi kerja kita, sama-sama juga tidak kita terlepas dan tidak kita terlupa untuk kita mempertingkatkan prestasi iman kita pula. Jadi insyaAllah mudah-mudahan boleh insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk semua yang mudah-mudahan kita teruskan berfikir yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, kan, berfikir yang baik-baik, niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kita dan ahli keluarga kita yang terbaik. Allahu Akbar. Dan kita akhiri dengan sepotong doa. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Isnin yang mulia ini ya Allah, kami mendadah tangan kepadamu ya Allah. Kau berikanlah keberkatan, kerahmatan dan kesejahteraan buat diri kami, buat kedua ibu dan bapa kami, buat ahli keluarga kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kami khususkan juga buat warga JKR yang telah pergi dahulu pada kami ya Allah. Kau ampunilah segala dosa sahabat kami ya Allah, dan terimalah segala amal ibadatnya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah silaturahim di antara kami ya Allah. Kukuhkanlah
hati-hati kami agar dapat mencapai kejayaan-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan janganlah Engkau mecahkan hati-hati kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Kau permudahkanlah segala urusan kami ya Allah dalam mencapai visi dan misi JKR ini ya Allah. Di dalam kementerian ini ya Allah, Kau berkatikanlah kami dan seluruh warga kerja kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sekali lagi tepukan mesra kepada Mankida Left Handed. Tepukan mesra juga tidak lupa kepada Zul Handy Blade dan Assalam Baskers. Terima kasih. Semoga semuanya terhibur pada pagi ini, dan manakala sedikit tazkirah disampaikan akan menjadi panduan dan juga menjadi pedoman serta mendapatkan manfaat kepada kita di samping kita dapat merealisasikan di dalam kehidupan kita insyaAllah. Dan sebagai tanda hati kenang-kenang tulus ikhlas kepada artis-artis jemputan kita pada pagi ini, dengan sehormat silakan Cik Muhammad Aziz daripada Unit Integriti untuk naik ke pentas utama untuk menyampaikan sedikit tanda hati kenang-kenang tulus ikhlas. Dipersilakan. Untuk itu kita dahulukan kepada Mankida Left Handed untuk menerima tanda hati. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan Zul Handy Blade dan juga Assalam Baskers untuk menerima tanda hati kenang-kenang tulus ikhlas daripada Kementerian Kerja Raya. Majlis merakamkan jutaan. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati sekalian, maka sempurna sudah wacana ilmu kita, taskin kita, siri ketiga 2020 pada hari ini. Justru itu sebelum kita meninggalkan majlis, dipersilakan hadirin untuk mendapatkan bekalan makanan yang disediakan di hadapan Dewan Utama. Dengan kata-kata itu, saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan kalam begitu indah, kalam yang begitu mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa isi borang soal selidik. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Orang Aceh pulang ke Aceh sampai berlabuh di waktu pagi. Kami ucapkan jutaan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi. Selamat kembali bertugas.